Bab kun lil yatimi kal abir rahim. Bab pada menyatakan jadilah engkau bagi anak yatim seumpama seorang ayah yang penyayang. Daripada Abdul Rahman Ibnu Abza, dia telah berkata Nabi Daud, jadilah engkau kepada anak yatim seperti ayah yang penyayang. Apa maksudnya? Kalau kita bapa saudara lah yang bersama dengan kita anak saudara yang yatim, sebagaimana kita kasih kepada anak kita sendiri, macam itulah kita kasih kepada anak saudara kita. Ataupun anak yatim tersebut bukan anak saudara, setengah individu pada hari ini mereka wujudkan satu tempat untuk menguruskan anak yatim, dan sudah pasti pengurus yang menguruskan anak yatim ini mereka ada anak mereka sendiri. Sebagaimana anak mereka kasih kepada anak mereka, macam itulah mereka kasih kepada anak yatim. Itu maksud daripada perkataan Nabi Daud alaihi salam. Kalau anak kita sendiri buat salah, kita nasihat. Anak yatim pun macam tu. Kalau anak yatim, anak sendiri dipukul setelah mana dinasihat, tak jalan, kita pukul selepasnya, begitulah juga anak yatim, dia boleh dipukul. Dan ketahuilah bahawasanya apa yang engkau tanam, demikianlah pula yang engkau tuai. Maksudnya, kalau kita hidup di dunia yang kita tanam perkara yang boleh mendatangkan pahala, kita kutiplah nanti pahalanya. Kalau yang kita tanam dosa, mana mungkin kita nak kutip pahala? Kita kutip dosa lah. Sebab itu kata dalam satu kata-kata yang saya ingat dalam kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, satu kata-kata daripada para alim ulama, bagaimana mungkin kamu nak memakai makanan di dalam syurga, meminum minuman dalam syurga, kalau benih yang kamu tanam di dunia benih neraka. Hadirin hadirat ya, kalau kita hidup hormat kepada orang, kasih kepada orang, kita tuai macam itulah. Tentangnya, kalau kita hidup kita tutup aib orang, begitulah juga orang akan menutup aib kita. Okey. Alakah buruk kefakiran setelah kaya? Alakah buruk kefakiran setelah kaya? Ada satu kisah. Seorang lelaki ini orang Melayu lah. Orang Melayu, dia kaya. Kemudian Allah uji dia susah. Bila mana dia susah, dia tak sembahyang. Tak betul lah. Sepatutnya semakin diuji oleh Allah, semakin dekat dengan Allah. Bila mana beliau diuji oleh Allah, dia tak sembahyang. Qarun asalnya miskin, jadi kaya. Kemudian dia larut dengan kekayaannya, akhirnya dia dihancurkan oleh Allah dengan kaya dia. Qarun. Dan yang lebih daripada itu, yang lebih buruk daripada itu, sesat setelah diberikan hidayat. Tentang sebab itulah satu doa yang sangat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah Hindum binti Abi Umayyah, Nabi suka membaca ya muqallibal qulub. Hei Tuhan yang membalikkan hati. Tuan-tuan sambung sendirilah. Tuan-tuan tahu Nabi suka. Selain daripada doa Nabi, dalam Quran pun ada Rabbana la tuzigh qulubana. Intipati dia sama. Intipati dia sama, tuan-tuan. Kita tak nak setelah kita tuan-tuan jadi okey, jadi elok, datang ke masjid, datang ke surau, tiba-tiba Allah palingkan semula hati kita. Palingkan. Kalau di Indonesia, saya pernah melihatlah menerusi YouTube bagaimana seorang kiai di Indonesia, Kiai Syarafuddin, guru Al-Quran, murtad. Anak dia tak murtad, keluar daripada Islam, dia seorang je murtad. Guru Quran. Guru Quran. Yang tak guru Quran tu berlambak. Artis pun ada murtad dekat Indonesia. Ya. Di Mesir, tuan-tuan, di Al-Azhar, ada yang pernah menjadi pensyarah dekat Azhar, murtad.
Saya lupa namanya tu. Lupa. Baru ni saya bacalah. Kerana nak mengajar masa tu. Saya pun baca, cari. Di Ethiopia pun ada, di Malaysia pun ada, di Mesir pun ada. Pernah seorang Bilal di Mesir menjadi murtad sebab nak mengahwini seorang gadis Kristian. Dia murtad. Tempat kita pun ada, Lina Joy, Aisyah Bukhari, tu contoh-contoh tempat kita dah. Hartina Kamarudin di Perak, kerana sebab gila dengan seorang lelaki Hindu, akhirnya dia sanggup tukar agama. Tu berlaku dekat Perak. Tu cerita lama lah. Sebab tu kita kena minta Allah kalau nak balikkan hati manusia sekejap. Sebab tu kita kena minta dengan Allah sentiasa. Okey. Dan jikalau engkau telah berjanji dengan sahabatmu, penuhilah apa yang engkau janjikan. Kerana jika tidak, ia akan mewariskan permusuhan antara engkau dan dia. Kalau kita berjanji dengan sahabat kita lah, hadirin hadirat ya, cubalah sedaya upaya untuk kita penuhi janji tersebut. Allah takut kan? Kalau kita tak penuhi janji tersebut, dia akan mewariskan permusuhan di antara kita dan sahabat kita itu. Cara umumnya bukan hanya dengan sahabat kita, dengan siapa-siapa sajalah tuan-tuan, kita kena jaga janji kita. Ustaz kena jaga janji juga. Tuan-tuan, ada juga ustaz janji nak mari kuliah, tiba-tiba tak datang. Jumpa dekat mana? Kedai kopi. Macam-macam tuan-tuan. Saya mengajar dekat surau masjid ni banyak cerita sebenarnya. Kalau saya nak cerita dekat tuan-tuan lah. Kadang-kadang orang cerita dekat saya. Bagi saya lah, orang cerita tu Allah ilhamkan kepada dia cerita dekat saya. Supaya kenapa? Jadi pengajaran kepada saya lah. Mu jangan buat macam dia. Itu maksudnya. Bagi saya lah. Saya tak tengok itu kelemahan orang. Saya melihat itu adalah teguran Allah kepada saya. Mu jangan buat macam tu. Ada tuan-tuan. Ustaz kenapa tak datang Demak? Tiba-tiba tuan-tuan pergi ceramah tempat lain. Jangan tuan-tuan. Banyak berlaku. Banyak tuan-tuan. Allahu Akbar. Tuan-tuan gelak. Dan berlindunglah dengan Allah daripada sahabat sekiranya engkau menyebut susahmu, dia tidak bantu. Kadang-kala kita nak luah kesusahan kita kepada sahabat kita. Bila mana kita luah tu, tujuannya kadang-kala ialah kalau sahabat kita dengar kesusahan kita tu, dia bantu, dia tolong. Setengah daripada sahabat, bila mana kita cerita dekat dia, lepas tu dia off dia punya telefon dia. Kita telefon tak angkat. Dia ada spesies macam tu kan. Dan tidak membantumu sekiranya engkau lupa, tidak mengingat kamu. Saya nak reka-rengkah lah tentang ni, kerana yang ini bukan tajuk utama kepada tajuk kita yang kelima ni, tuan-tuan, kepada anak yatim. Okey, kemudian daripada Asma Ibnu Ubaid, dia telah berkata, aku telah berkata kepada Ibnu Sirin, aku mempunyai seorang anak yatim. Lalu Ibnu Sirin berkata, isna' bihi ma tasna'u biwaladik idribhu ma tadribu waladak. Kata Ibnu Sirin, berbuatlah kepada apa yang telah engkau berbuat kepada anakmu, pukullah seperti engkau memukul anakmu. Tengok tuan-tuan. Kalau kita ada anak saudara, kita jagalah. Tuan-tuan, sebab itu kalau seorang perempuan tuan-tuan kematian suaminya, tuan-tuan, siapa yang akan menanggung perempuan tersebut? Anak yatim lain cerita, perempuan dulu. Pak dia kalau ada, pak dia tak ada pak saudara dia, kalau ada atuk dia. Habis anak dia yang yatim tu siapa? Katakanlah anak dia tu perempuan, suami dia tinggal harta. Siapa yang dapat harta selain daripada anak dia, isteri dia, adik-beradik kepada suami dia? Tuan-tuan faham gambarannya? Jadi anak yatim tersebut diuruskan oleh siapa? Diuruskan oleh adik-beradik kepada suami dia. Tuan-tuan faham? Sebab itu dalam soal faraid Allah lebihkan lelaki.
Salah satu tujuannya tu. Bila mana tuan-tuan suami tinggal isteri, anak lelaki, bukan anak perempuan, selesai masalah. Kenapa? Adik-beradik kepada suami tak ada bahagian satu sikit pun tuan-tuan dalam harta. Melainkan kalau suami dia ada buat hibah, buat wasiat, itu cerita lain lah. Faham cerita? Saya bukan nak cerita-cerita di luar tu. Tuan-tuan, yang tu kita tak tahu ujung pangkal, kita tak tahu mana satu. Tapi kalau begitu, begitulah ceritanya. Tuan-tuan, jadi perempuan janda dia boleh menikah. Tapi bila mana nak menikah, tuan-tuan, bapa dia nak menikahkan dia, bapa dia tak perlu, tuan-tuan, kena minta izin daripada anak dara tak perlu. Tapi kalau janda tak boleh, mungkin kena minta izin. Tapi siapa yang nak menguruskan janda selepas kematian suaminya? Pak saudara dia. Sebab tu dia tak boleh buat suka hati. Mentang-mentang janda suka hati dia, tuan-tuan. Mu nak pergi mana-mana, tetap ada wali yang mengikat. Kena minta izin. Teruk macam tu, itu hukum. Itu hukum. Okey, ringkas tuan-tuan. Tak nak cerita panjang-panjang, tuan-tuan ya. Okey. Maknanya kata Ibnu Sirin, berbuatlah kepadanya apa yang kau berbuat kepada anak kamu. Tuan-tuan, kalau anak kita bagi pelajaran, anak yatim kita bagi juga, anak saudara kita. Okey. Bila mana kita nak tanggung, ustaz, nak pakai duit siapa? Sebaik-baiknya kata ulama, pakai duit kita sendiri. Kalau duit tak berapa nak ada, boleh pakai, tuan-tuan, duit anak yatim. Tapi kata ulama, pakai tersebut dengan penuh, tuan-tuan, berhati-hati. Takut kenapa? Takut kita terguna pakai, tuan-tuan, pada tempat yang tidak sepatutnya. Ambil sikit, pergi ke China ke mana-mana ke, tuan-tuan, beli rumah ke, bayar down payment untuk rumah ke, cannot, tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu kata Allah, man kana ghaniyan falyastafi. Kalau siapa yang kaya, kata Allah, kalau boleh ditahanlah diri dia daripada ambil. Wa man kana faqira falyaqu bil ma'ruf. Kalau dia susah, dia nak tanggung anak saudara yang yatim ini, lalu bagaimana? Dia boleh ambil, tapi ambil tu dengan hutang. Kalau anak saudara tu kecil lah, yang yatim tu. Kenapa? Bila mana anak saudara yang yatim sampai usia balik, sekira-kiranya kalau kita bagi dekat dia boleh belanja duit tersebut dengan cara yang berhikmah betul, kita kena serah semua dekat dia. Hukum, tuan-tuan. Seboleh-bolehnya jangan dekat lah. Takut kita salah makan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Sesungguhnya kata Allah, mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia akan memakan api neraka dalam perut dia, dan api neraka tersebut menyala-nyala dalam perut dia. Sebab itu kalau kita boleh elak, kita elak. Pakai duit kita sendiri. Habislah duit saya. Dia tak sedar ganjaran yang Nabi sebut tu, ana wa kafilul yatim fil jannah. Saya yang menguruskan anak yatim dalam syurga macam ni. Kalau tanya, mu nak tak sama dengan Nabi? Tuan-tuan, naklah ustaz. Salah satu nak dengan Nabi, uruskan anak yatim. Tuan-tuan tengok kan abang bocil kan? Saya tak nak cerita tuan-tuan lepas tu. Tuan-tuan, saya pun pening kepala. Saya duduk tengok, sakit kepala. Tuan-tuan, kita nak cerita tuan-tuan comel pasal abang bocil, tiba-tiba keluar cerita tak comel. Betul kan? Tak apa, kita tinggal cerita tak comel tu, tuan-tuan. Biar dia, keluarga dia lah yang uruskan. Kita ambil cerita comel, tuan-tuan. Cerita abang bocil lah. Kalau tanya saya tak kenal dia. Saya tak pernah tengok Maharaja Lawak satu pun, aku tak pernah tengok. Kalau cerita Piramli saya tengok lah, tuan-tuan.
Jujur saya cakap, saya tengok tentang dia. Okey, saya bawa cerita ni mana-mana lah. Kalau tanya kepada saya, ustaz nak tak kalau mati macam dia tu? Ramai orang. Siapa tak nak? Abang nak ke tak? Nak kan? Ramai orang, lebih daripada solat Jumaat. Kenapa lebih? Solat Jumaat saf ni kan, solat jenazah kan rapat-rapat. Dalam masjid tu penuh. Cuba tuan-tuan, kalau kita buat saf masa solat Jumaat, mana melimpah sampai dekat luar tu. Kan kita dah belajar. Ingat satu buku yang pernah kita belajar, Rahsia Kematian, dulu-dululah. Kita belajar apa? Angka bilangan yang hadir untuk melaksanakan solat jenazah ke atas satu jenazah, dia ada maknanya, tuan-tuan. Jangan kata tak ada makna. Sebab tu ada hadis 3 saf, ada hadis 40 orang, ada hadis lebih daripada 100. Ringkasnya, kalau lebih daripada 3 saf, lebih daripada 100, 40 orang yang mereka ni minta dengan Allah ketika solat tu, semua Allah bagi. Apa yang orang solat minta ke atas jenazah? Allahumma gfir lahu, Allah bagi ampun dekat dia. Warhamhu, rahmati dia, Allah bagi rahmat dekat dia. Wa adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam syurga, Allah bagi syurga dekat dia. Ramai kan? Okay. Kenapa ramai? Saya letaklah nombor 1, tuan-tuan, bakti dia kepada mak dia. Itulah nombor 1. Bakti dia kepada mak dia, itu nombor 1. Itu nombor 1 lah. Sebab tu dalam hadis yang pernah kita belajar, ingat tuan-tuan, pernah seorang lelaki datang kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Lelaki dia mengaku dia telah bunuh seseorang. Siapa yang dia bunuh? Perempuan ni dia minat, dia lama perempuan ni ditolak. Perempuan ni terima orang lain, gerang punya pasal dia pergi bunuh tuan-tuan perempuan. Dulu-dulu kan dah berlaku dah benda macam tu tuan-tuan. Zaman kita ni berlambak macam tu tuan-tuan ya. Okey, lalu di atas kesalahan tersebut dia rasa bersalah, jumpa Ibn Abbas. Lalu Ibn Abbas tanya kepada lelaki tersebut, mak kamu masih hidup? Mak saya dah meninggal dah. Kata Ibn Abbas, taubat kepada Allah sungguh-sungguh, buat baik. Kemudian sahabat yang hadir pada ketika itu tanya kepada Ibn Abbas, kenapa tadi tuan tanya dia, adakah mak dia masih hidup? Jawab Ibn Abbas, aku tidak temui jalan yang paling cepat nak bawa seorang ke dalam syurga melainkan berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya, cepat akan masuk syurga. Tengok tuan-tuan, dia hormati dekat mak dia tuan-tuan, dia kasih dekat mak dia tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Kemudian lepas dia mati kan orang sebut tuan-tuan baik belaka kan. Pasal Sandar pun sebut cerita tentang kebaikan dia. Pasal Sandar, tuan-tuan tak kenal pasal Sandar? Takkan tuan-tuan tak tahu pasal Sandar? Kan? Pasal Sandar, ustaz tak saya ceritalah, Ustaz Rahim Nasir, Ustaz Hanafiah, siapa lagi? Ustaz Alim Hafiz, ustaz-ustaz yang pernah berforum, berprogram dengan dia tu cerita kebaikan dia. Kenapa? Kita kalau meninggal, masyarakat bercerita tentang baik kita, syurga. Kalau kita meninggal, adik-beradik masyarakat bercerita jahat kita, neraka. Siapa yang cakap macam tu? Rasulullah cakap macam tu. Kenapa Rasulullah cakap macam tu? Nabi sebut hujung hadis tersebut, antum, kamu semua, syuhada Allah, saksi-saksi Allah atas muka bumi. Tuan-tuan, yang seterusnya lah tuan-tuan ya, dia buat baik kan, dia sorok daripada orang. Sebab tu kita buat baik, kita tak payah cerita dekat orang tuan-tuan. Kita nak apa pujian daripada manusia? Kalau Allah melihat dalam perbuatan kita tu benar-benar kita tulus kepada Allah, dan Allah melihat ada manfaat kepada hamba-Nya yang lain, Allah bongkarkan tuan-tuan. Faham maksud saya? Dia buat tuan-tuan satu amalan, dia tak tunjuk dekat orang, kemudian dia mati. Bila mana dia mati, Allah melihat kalau aku bongkarkan perbuatan yang dibuat oleh A ni,
baik untuk hamba-Ku yang lain, Allah bongkarkan masa tu. Tujuannya kenapa? Supaya hambanya mengambil manfaat daripada perkara tersebut. Faham? Lepas tu kita tahu kan, anak yatim Ashraf Sinclair yang meninggal dekat Indong pun sama juga tentangnya. Kita haraplah tentangnya. Okey, syak sikit lagi tuan-tuan. Kita tak perlu lama-lama kuliah ni. Kan bang? Saya tak, kalau boleh tuan-tuan nak buat kenduri, tuan-tuan jangan buatlah sebelah malam. Tuan-tuan buat sebelah siang tuan-tuan. Jangan ikutlah anak-anak tuan-tuan. Saya rasa pak dia tak nak buat sebelah malam ni. Anak lah tuan-tuan. Ada satu tempat tu dia buat juga pada hari Isnin tuan-tuan. Kenapa? Kan 20 hari bulan berapa? Baru ni hari apa yang 20 hari bulan? 20 hari bulan 2 2020. Buat juga tuan-tuan. Anak punya pasal tak ada pun tuan-tuan canggih ke angka tersebut. Kalau tak ada keberkatan 2 hari kahwin bercerai tuan-tuan. Tu tuan-tuan ya. Okay. Janganlah tuan-tuan ya, buatlah hari apa ke. Okey. Fadlil mar'ati idza tasabbarat ala waladiha wa lam tatazawwaj. Bab pada menyatakan keutamaan bagi seorang perempuan apabila dia bersabar membesarkan anaknya tidak berkahwin. Daripada Auf bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana wa imra'atun saf'aul khaddain, imra'atun amat min zawjiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannah. Aku dan seorang perempuan yang berbintik-bintik hitam kedua pipinya. Dipanggil apa? Pigmentasi kan? Nak terjemah apa tak tahu pigmentasi kat tuan-tuan. Tuan-tuan cari sendirilah. Seorang perempuan yang kematian suami, janda, dia bersabar atas memelihara anaknya seumpama 2 jari ini dalam syurga. Okey. Tuan-tuan, isunya macam ni. Cik Tom, tuan-tuan. Saya Cik Tom je lah, mudah tuan-tuan. Cik Tom, suaminya meninggal tuan-tuan. Suami meninggal. Jadi bila mana suami meninggal, Cik Tom adalah seorang janda. Dalam hadis Nabi sebut kelebihan membantu janda, bukan kahwin dengan janda. Jangan salah faham hadis. Tentang dia ada hadis kadang-kadang orang salah faham. Bukan saya kata salah kahwin dengan janda ni, tapi jangan faham secara songsang hadis Nabi ni. Nabi sebut as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang membantu janda, bantu janda bukan kahwin dengan janda. Bantu janda di sini tuan-tuan, perempuan macam Cik Tong tadi, dia terlampau cinta dekat Cik Mat. Faham? Dia ada perempuan yang macam tu, dia tak boleh kahwin dengan lelaki lain. Tu macam Sudirman kan? Sudirman, tuan-tuan pernah baca Sudirman? Sudirman tuan-tuan, bila mana dia bercerai tu, dia kasihkan dekat bini dia. Tuan-tuan tak pernah baca? Tuan-tuan, saya suka je baca tuan-tuan, kerana saya suka Sudirman. Dia minat tuan-tuan, kasih sungguh, cinta pertama dia. Kata Sudirman, cinta saya bukan berpindah randah mana orang lain. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sedih tuan-tuan ya, masa nak lafaz talak tu, selepas lafaz talak tu tuan-tuan, di depan sahabat akrabnya, siapa? Narkomalasari. Ustaz tahu, saya baca dah. Yang buat dia punya kisah kehidupan selepasnya siapa? Hamzah Hasan. Dia tuan-tuan dengar lagu, tuan-tuan apa, terasing ke hati nak cerita tuan-tuan ya. Ada tuan-tuan perempuan habis tuan-tuan edah dia terus menikah pun ada. Tu kan? Ada perempuan dia tak boleh, terlampau tebal tuan-tuan kasih kepada suaminya, dia pilih tak kahwin. Jadi Cik Tong ni dia ada anak. Yang ni janda yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kalau kita kahwin dengan janda, dia bukan janda dah bang, dia bini orang. Faham hadis? Jadi ada perempuan yang kematian suaminya atau bercerai dengan suaminya, dia ada anak-anak, anaknya kecil, dia ni orang susah.
Inilah tuan-tuan yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham cerita? Jadi perempuan ini, Cik Tom ni, dia ada anak-anak dia. Tuan-tuan, dalam kesusahan tersebut, kadang-kala tuan-tuan adik-beradik tak ambil tahu. Ada tuan-tuan, adik-beradik tak ambil tahu, ayah tak ambil tahu. Padahal bila mana Cik Tom, suaminya, dia bercerai dengan suaminya, tuan-tuan, soal kehidupannya diuruskan tuan-tuan oleh pak dia. Melainkan Cik Tom seorang wanita yang berkerjaya, dia ada kemampuan untuk menguruskan, itu cerita lain. Kalau dia tuan-tuan memang tak kerja, banyak tuan-tuan ada saya mengajar satu tempat tu, suami dia orang Perak, meninggal tuan-tuan, suaminya kereta tak reti bawa. Kenapa? Semua selama ini diuruskan oleh suaminya. Suami dia mati muda lah. Jadi alhamdulillah, komuniti tersebut tuan-tuan, komuniti yang bagus lah, mereka uruskan, tolong kira hutan, macam-macam lah mereka buat. Sekarang lama dah cerita ni tuan-tuan ya. Jadi Cik Tom, dia uruskan anaknya dengan penuh kesabaran, tuan-tuan, anak dia yang yatim tu. Jadi di atas kesabaran yang dilalui oleh Cik Tom menguruskan dirinya dan juga anak yatim, dia akan bersama dengan Nabi dalam syurga. Macam ni kata Nabi. Kena sabar. Tak ada buruk hina jadi seorang janda. Tu acik saya, tak ada hina. Kenapa ustaz kata macam tu? Perhatikan ibu kepada Al-Imam Syafi'i, mak dia tu janda. Ibu kepada Imam Bukhari, kan Imam Bukhari tu anak yatim, Al-Imam Syafi'i anak yatim. Tetapi betapa hebat ibu Al-Imam Syafi'i yang membuka jalan tuan-tuan untuk Al-Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Siapa? Ibunya tuan-tuan, ibunya. Bukan hina tuan-tuan ya. Yang orang tak suka tu, yang gelenyar tu, kata orang Terengganu, orang KL kata gedik tuan-tuan. Budak-budak ni kata gedik kan. Yang tu tak elok lah tuan-tuan. Setengah masyarakat dia pukul rata, semua janda ni gatal semua ustaz. Tak, bukan semua macam tu tuan-tuan. Okey, ada perempuan dia tak kahwin tuan-tuan ya. Ada satu soalan orang tanya kepada saya, ustaz, kalau perempuan tersebut, yelah, yang ni tak berkahwin, bagaimana kalau dia berkahwin selepas suaminya? Dalam syurga nanti dia nak bersama dengan siapa? Katakanlah Cik Tong, Cik takkan nanti jadi orang lain pula tuan-tuan. Cik T tuan-tuan, Cik Siti, bukan Siti tuan-tuan ya. Cik T hadirin hadat, lepas kematian Cik Mu, dia pun kahwin seorang, dua, tiga, lima. Jadi dalam syurga Nabi, siapa tuan-tuan suami kepada Cik T? Cik T akan bersama tuan-tuan, kata Nabi, al-mar'atu li akhiri azwajiha. Perempuan akan bersama suami yang last, yang terakhir. Tengok juga, kalau suami yang terakhir jenis Abu Jahal tuan-tuan, dia tak sama suami yang soleh. Suami yang soleh, katakanlah yang kelima ni tak soleh, empat pun sama. Suami yang pertamanya tuan-tuan yang soleh, dia akan bersama suami yang pertama. Tapi kalau hadis tu disebut memang yang kelima, yang terakhir tu, kalau tuan-tuan ya, Cik T ni dia orang bagus, suami dia orang bagus, itulah suami terakhir dia. Dalam syurga tak ada cerita tuan-tuan bujang telajak, anak dara tua, tak ada tuan-tuan. Kenapa? Dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim, ma fil jannati a'dhabu, tidak ada dalam syurga, kata Nabi, orang yang bujang. Maksudnya kenapa? Semua akan kahwin. Semua tuan-tuan akan kahwin. Jadi kalau seorang perempuan dia mati, suami dia tak mati, siapa suami dia? Kalau suami yang dia tak mati itu suami yang soleh tuan-tuan, walaupun suami tersebut berkahwin dengan orang lain, itulah suaminya tuan-tuan di dalam syurga. Sebab itu kita perlu tuan-tuan membina
diri kita menjadi isteri yang salihah, dan kita membina tuan-tuan diri kita menjadi suami yang soleh. Kalau kita nak bersama lah, kalau kita nak bersama, kan kita kahwin ni macam kita biasa sebut kan, kita berkahwin sampai ke syurga, memang betul tuan-tuan, tetapi dengan syarat tuan-tuan masing-masing soleh dan juga solehah. Kena jagalah. Apa teras soleh dan solehah? Agama lah. Agama tuan-tuan, sembahyanglah sebagai paksinya. Kalau bagus, tak pernah bertengkar, bergaduh, tapi tak pernah sembahyang, KO juga. Tuan-tuan, dia ada macam tu kan. Allah ustaz, suami saya bagus sungguh, tak, walaupun dia tak pernah sembahyang, kata bagus. Allah bila mana nak kira tuan-tuan, pahala, nak mengira, nak menilai amalan yang dilakukan oleh hambanya, dimulai dengan apa? Solat. Solat kira, tak solat tak kira. Jadi boleh ke tak boleh kahwin? Boleh kahwin. Boleh kahwin tuan-tuan. Bukan kata lepas bercerai tuan-tuan tak boleh kahwin. Kalau tuan tengok Cik Mat ni tak berapa, suami sekarang ni hadirin hadat, tuan pun bercerai dengan. Tak bagus, cari orang lain, cari orang yang bagus. Cari orang yang bagus, yang soleh. Itulah pasangan kita tuan-tuan dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan ya, hadirin, jangan salah faham, ustaz tak bagi kahwin dengan janda. Tapi seelok-eloknya kalau tuan-tuan nak kahwin dengan anak dara. Tuan-tuan, kenapa ustaz sebut macam tu? Sebenarnya ada satu hadis nak bagi galaukan kepada tuan-tuan. Saya tak payahlah tuan-tuan, satu dah cukup dah bagi saya. Tuan-tuan lah, tuan-tuan muda lagi. Tuan-tuan Cik Amir. Okey, dia ada seorang sahabat, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia kahwin tuan-tuan. Dia kahwin tu kahwin dengan janda. Nabi tanya dia kahwin dengan siapa? Janda. Dia ada sebab dia. Dia ada adik-adik. Dia kata kalau aku kahwin dengan anak dara ni, nanti adik-adik aku main dengan anak dara tu, isterinya yang anak dara tu. Sebab tu kahwin dengan janda. Nabi kata, kahwinlah dengan anak dara. Kamu boleh berseronok, bergurau senda dengan mereka, dan mereka boleh bergurau senda dengan kamu. Itu dalam hadis Nabi sebut. Tapi bukan jadi satu kesalahan tuan-tuan nak kahwin dengan janda. Tuan-tuan cari janda yang susah tuan-tuan. Jangan cari macam Dr. Bida tu. Terkomat tuan-tuan. Itu bukan tuan-tuan tanggung dia, dia tanggung tuan-tuan. Tuan-tuan ya. Okey. Bahaya sekarang ni, salah sebut tuan-tuan kena saman saja. Tu abang tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan ya, biarlah kita tuan-tuan terima satu benda-benda, tengoklah tuan-tuan perlu ke tak perlu, tuan-tuan kita share. Sungguh tuan-tuan, saya baru ni, biarlah orang kata saya marah pun, saya tak suka. Saya tak ada Facebook, tak ada benda-benda. WhatsApp saya adalah, saya tak suka tuan-tuan. Ada satu benda tu saya pun tak suka, bila mana ada orang dia sebarkan gambar kan, lelaki besar gedabak tuan-tuan, besar kan lelaki tu, yang anak saudara dekat belakang, bukan anak dia, anak saudara dia. Tuan-tuan pegang macam tu. Adik dia marah, adik dia ke kakak dia. Cuba tuan-tuan, adik-beradik kita orang letak gambar macam tu, kita marah ke tak marah? Marah juga. Macam tu lah orang lain. Kalau orang lain, kita ada perasaan, dia ada perasaan juga. Tapi hari ni kan orang suka sikit-sikit sebar, sikit-sikit sebar. Saya minta maaf lah tuan-tuan, saya tak suka benda-benda macam tu. Saya lah, kalau tuan-tuan tanya saya, ada satu isu paling baru kan, saya rasa acik-acik pun terima, tuan-tuan pun terima. Ada seorang doktor bercakap kan, dia kata Tuhan tu dua. Tuan-tuan terima? Orang pun kata dia sesat. Saya nak sebut pada tuan-tuan, biar kita cermat sebelum kita nak menyatakan orang ni sesat. Saya pernah hadir satu program yang dibuat oleh JAIS lah, dilaksanakan oleh JAIS di Masjid Negeri. Pengisinya siapa? Dia ni siapa? Dia ni seorang profesional, belajar dekat United Kingdom. Dia cerita masa tu lah yang saya ingat. Masa belajar dekat United Kingdom tu, sebenarnya dia tak reti baca Quran, dia tak suka baca Quran. Jadi Allah takdirkan, Allah dia melihat ada kebaikan kepada hamba-Nya. Jadi kebetulan duduk satu rumah tu budak-budak yang bagus. Jadi budak yang bagus ni selepas subuh buat satu grup baca Quran.
Jadi dia tak boleh nak pergi ke mana, dia duduk dalam grup ni. Akhirnya rakan-rakan dalam grup ni tahu dia ni memang tak reti Quran. Dia tak boleh nak lari. Daripada situ dia belajar, khatam Quran, lepas tu dia hafal Quran. Anak dia semua hafal Quran. Dan pernah anak-anak murid yang dididik oleh dia tu, tuan-tuan ya, jadi Johan peringkat kebangsaan bahagian hafazan lah. Tuan-tuan, saya tengoklah tuan-tuan ya, ialah ada benda bagi saya lah tuan-tuan ya, yang tuan-tuan beliau perlu perjelaskan lah. Sebenarnya pihak masjid yang rakam tu, Masjid As-Sabirin tu, dia tak perlu nak sebar benda tu. Tak ada manfaat dia sebar tuan-tuan. Faham? Itu adab kita dengan guru tu. Adab dengan guru. Kalau kita melihat aibnya tuan-tuan, bukan kita sebar macam tu. Pergi kepada Jaiz, bawa video tersebut, tanya kepada Jaiz, macam mana ni? Bukan hari ni kita sebar macam tu. Di mana kita letak hadis yang kita belajar? Man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aib seorang muslim, Allah menutup aibnya dunia dan juga akhirat. Ini terus tuan-tuan dia buat label dekat itu kan, sesat. Tuan-tuan suka kata dekat orang sesat. Bagi saya lah, semua orang keliru tuan-tuan bila mana dia sebut Tuhan ada dua. Sebenarnya dia nak cerita dalam Quran itu ilah tuan-tuan. Selain daripada manusia ni menjadikan Allah itu Tuhan yang disembah, ada manusia yang mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Afara'aita man takhadha ilahu hawa'u. Tidakkah wahai Muhammad kamu melihat ada daripada kalangan manusia yang menjadikan Tuhan mereka itu hawa nafsu mereka sebagai Tuhan. Cuma hujung tu saya tak berapa berkenan lah tuan-tuan bila mana dijawab kepada Pak Cik tu tuan-tuan ya. Tapi tuan-tuan tak payahlah tuan-tuan. Kita hari ni suka sangat sebar hujung pangkal kita tak tahu. Sama dengan video yang melibatkan keluarga tu kan, keluarga Abang Boceh tu, tak payah layan lah tuan-tuan, biar dia keluarga dia lah. Faham tuan-tuan? Kita pun tak tahu hujung pangkal dia. Rupanya kata isi saya hari ni, apa dia panggil, satu cara kita nak market kita punya produk ni, bad news tuan-tuan. Bad news, apa dia panggil dah, ada dah orang rumah saya sebut tadi. Tuan-tuan, dia akan jadi viral tuan-tuan. Rupanya viral tersebut dia akan create money tuan-tuan, duit. Lagi bodoh lagi banyak tuan-tuan kita dapat duit. Sebab tu orang buat benda-benda bodoh. Ada satu sahabat saya, dia tunjuk tuan-tuan di Indonesia. Saya buka tengok. Saya pun gelak tuan-tuan. Tapi gelak saya tu, tuan-tuan tahu berapa orang tengok? Lebih 200,000. Tuan-tuan tarik nanti balik suruh cucu tarik. Belajar untuk tidak buat apa-apa. Seorang lelaki ni dia post kan dalam YouTube tu, belajar untuk tidak, memang tak ada buat benda-benda. Dia hisap rokok. Orang tengok lebih 200,000. Rupanya orang generate income sekarang ni daripada YouTube. Macam maksu kepada sahabat saya kan, kalau siapa yang suka masak, tuan-tuan tarik dekat Cik Nom, CHENOM, Cik Nom. Rupanya anak saudaranya sahabat saya. Dia kata maksu dia tuan-tuan. Tapi dia buat sungguh lah. Dia masak. Yang menonton tuan-tuan 200,000, 300,000. Yang Kelantan tak sah cerita, yang Asif tu dia main juta je tuan-tuan. Allah, kita tak payahlah tuan-tuan ya. Berhenti setakat tu lah.